Alright, so seperti biasa saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Green Matrix. So Green Matrix ni kita adalah platform tempahan kereta sewa. Jadi kalau you all nak tempah kereta sewa, boleh tempah kereta sewa dekat kita punya website gogreenmatrix.com. So dekat belakang saya ni saya punya office Green Matrix lah. Alright. Tapi office ni dah lebih setahun lah tak buka. Sebab apa? Saya punya pekerja pun semua dah berhenti kerja. Alright, banyak yang bertanya lah, saya masih lagi buat bisnes kereta sewa ke? Tak buat dah ke kan? Okey, untuk makluman, bisnes kereta sewa masih lagi berjalan. Cuma bisnes tu saya dah hand over dekat kawan saya lah. So segala booking pun semua dia yang tolong urus lah. So saya tak ambil pot sangat lah kan. Dan sekarang ni saya fokus menjadi ejen SKV. Alright. Ni saya sekarang ni jadi ejen SKV je lah. Okay, so hari ni saya nak bercerita tentang diri saya lah. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang belum pernah dengar kan. So sebelum tu saya nak check kepada yang menonton ni, boleh tak dengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Cuba komen sikit. Dan saya nak minta bantuan kepada yang menonton ni, boleh tak bantu saya share video ni? Share dekat you punya kawan-kawan apa semua kan. Alright. Dan sebenarnya saya nak ajar lah macam mana saya join SKV. Dalam masa setahun saya dapat rekrut lebih kurang 650 orang ejen. Okay, test 1 2 3, test 1 2 3. Alright, saya tak nampak komen. Adakah you all boleh mendengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Cuba komen sikit. And then saya punya video ni clear tak? Bergegar tak? Tak ada komen pun. Hai Puan Shirley. Alright. Okay, jelas. Alright, dengar. Okay, so sebenarnya video ni saya nak share lah macam mana saya rekrut ejen. Ada tak nak tahu macam mana saya boleh rekrut ejen? So saya join SKV pada bulan Februari 2021. Kira tahun lepas lah. So bulan lepas kira macam cukup lah genap setahun saya menyertai SKV. So sepanjang setahun tu alhamdulillah saya dapat rekrut lebih kurang 650 orang ejen. Dan total sales saya daripada Februari sampai Januari lah, Februari 2021 sampai Januari 2022, total sales dalam 4.2 juta. Dan saya punya commission dalam 290,000 lah. Alright, ada tak nak tahu? Kan? Macam tak ada orang komen je ni. Ada tak nak tahu? You all punya saya hari ni saya pakai mic. Saya harap saya punya suara ni clear lah kan? Clear tak suara? Test 1 2 3, test 1 2 3. Mana ni tak ada komen ni? Nah, alright. Okay, dengar. Saya punya suara clear, video semua clear. And then kalau you all ada soalan, boleh tanya lah, insyaAllah saya cuba jawab. Okay, so topik hari ni adalah saya nak bercerita tentang saya. Tentang saya, macam mana saya ni asalnya anak orang miskin, anak peneroka Felda. Dan saya usaha saya nak keluar daripada kepompong kemiskinan. Saya tak nak lagi jadi miskin. Alright. Okay, so ada tak nak dengar cerita saya? Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang belum pernah dengar. Tapi sebenarnya cerita ni lah yang membantu untuk kita rekrut ejen. And then kalau kita nak rekrut ejen ni, mostly saya banyak menggunakan kisah saya sendiri. Alright. Okay, so saya cerita sikit lah pasal saya. Saya lahir dekat Tikam Batu, Kedah. Saya orang Kedah. Lepas tu family saya berpindah ke Pahang. And then masa saya umur 5 tahun macam tu, ayah saya dapat jadi peneroka Felda dekat Keratung. Siapa kat sini anak peneroka Felda? Siapa kat sini anak peneroka Felda? So saya ni daripada kecil lah kira anak peneroka Felda lah kan. So saya bersekolah dekat Felda, and then sekolah menengah dekat Felda Keratung juga. Lepas tu saya sambung belajar dekat Sekolah Menengah Teknik Kuantan. And then SPM saya sambung dekat college.
And then saya buat degree lah, degree dekat Universiti Malaysia Sabah. Okay, so masa saya dekat Krathong tu, masa saya belajar dekat sekolah kan, saya tak ada, saya punya cita-cita saya hanya lepas habis SPM, saya just nak buka bengkel, saya nak jadi mekanik. Sebab apa, ayah saya ni dia ada bengkel repair motosikal, bengkel repair kereta. So saya pun tak ada cita-cita tinggi, saya just nak follow ayah saya je. Saya just nak jadi mekanik. Saya nak buka bengkel, and then macam tu lah kan. Tapi lepas habis SPM, saya punya result tu agak okey lah juga kan, agak okey. And then saya cuba apply masuk universiti, dan alhamdulillah saya dapat offer untuk belajar dekat Universiti Malaysia Sabah. Tapi untuk pergi buat ijazah tu, saya kena buat matrikulasi lah dekat College Mara Kulim. Alright. Okay, so saya pun sambung buat matrikulasi 2 tahun dekat College Mara Kulim. And then habis tu saya sambung belajar lah, buat degree lah dekat Universiti Malaysia Sabah kan. So saya buat bidang sains alam sekitar. Asalnya saya nak buat bidang mechanical engineering, tapi saya tengok saya punya kawan-kawan senior-senior saya yang buat bidang engineering, banyak yang gagal dan diberhentikan. So saya jadi takut kan, nanti saya pergi belajar bidang tu yang berat, takut nanti saya tak habis belajar. So saya carilah bidang yang mudah sikit kan. Sebab apa, saya ni bukannya pelajar pandai. Dekat dalam sekolah, dekat sekolah saya tak pernah dapat nombor 1. Kalau dekat sekolah rendah tu saya nombor tengah-tengah. Kalau student ada 30 orang, saya nombor 15. Dekat sekolah menengah, masa saya SPM, kelas saya ada 30 orang, saya nombor 30. Saya ujung sekali. Sebab apa, sekolah saya tu sekolah budak pandai. Saya memang result saya memang belakang sekali kan. So saya ni bukannya budak pandai lah, tapi taklah bodoh kan. Okay, so masa buat degree tu saya cuba cari bidang yang lebih mudah kan. So saya tanya-tanya kawan, bidang yang mudah ni belajar pasal alam sekitar kan. Alright, so masa saya belajar dekat universiti tu, asalnya saya macam nak buka bengkel, nak jadi mekanik apa semua. Tapi lepas tu saya macam jadi takut. Saya jadi takut nak berniaga. So saya punya pemikiran masa tu, saya lebih suka makan gaji kan. Sebab apa, saya rasa makan gaji ni lebih secure, lebih selamat, lebih mudah berbanding nak berniaga. Sebab apa, ayah saya ni berniaga, dia ada bengkel, tapi hidup dia susah kan. Dia susah bukan apa lah. Dia biasalah dekat Felda kan, dia buka bengkel, lepas tu orang datang repair motor apa semua, ada yang tak bayar apa semua kan. So memang kita orang struggle apa semua kan. You all ni mendengar lagi tak saya punya cerita ni? Alright. Boleh saya sambung tak? Boleh saya sambung? Okay, so masa saya belajar dekat universiti tu, saya macam saya punya mindset tu, saya rasa lebih bagus saya bekerja makan gaji. Dan kalau boleh lah, kerja government ni lagi secure lah, lagi selamat kan. Saya kalau boleh saya tak nak kerja swasta. Sebab apa, kerja swasta ni risiko lah kan. Saya lebih suka kerja sebagai penjawat awam. Alright. And then lepas habis degree, saya cuba minta kerja tapi tak dapat kerja lah. Lala saya pun bekerja dengan abang saya, jadi macam runner lah. Saya tolong abang saya buat bisnes kereta sewa dekat Langkawi. And then saya sempat kerja dengan abang saya tu dalam setahun je. Lepas tu saya tengok macam tak boleh pergi kan. Macam memang saya kerja sebagai runner, gaji pun tak ada. Lepas tu macam kira orang lain, kawan-kawan saya semua dah jadi cikgu, dah kerja, dah beli kereta apa semua. Saya masih lagi struggle kan. Last saya berhenti kerja dengan abang saya, and then saya sambung buat master kan. Dah minta kerja government tak dapat, and then saya pun sambung belajar lah buat master kan. So tahun 2003 saya sambung belajar buat master bidang sains sekitaran. Okey, lepas habis buat master tu, saya masih lagi nak bekerja dengan agensi kerajaan lah. Cuma saya tak minat jadi cikgu. Tapi kalau pensyarah tu okey lah kan.
Okay, so lepas habis master tahun 2005, alhamdulillah saya dapat offer untuk bekerja dekat Universiti Putra Malaysia kampus Bintulu. Masa tu jawatan saya tutor lah. Tutor ni dia macam pensyarah, tapi saya sebab apa, saya tak ada PhD, so tak boleh dapat title pensyarah. So far you all okay lagi ke? Alright, kalau you all ada soalan nak tanya, insyaAllah lah you tanya, nanti saya cuba jawab. Alright, so sambil-sambil tu saya nak buat iklan sikit lah. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu, yang nak jadi ejen, yang nak tambah pendapatan? Kan? So saya target siapa yang join saya, saya nak bantu dia dalam masa 12 bulan dia boleh buat keuntungan lah setiap bulan RM20,000 sebulan. Ada tak sesiapa yang nak join team saya? Okey, kalau video ni dan you klik dekat bio. Alright, ini saya punya CTA lah. Alright, so kalau kita nak rekrut masa kita live, bila view banyak, kita tanya, ada tak sesiapa yang nak jadi ejen? Alright. Okay, yang dah jadi ejen tu tak payahlah kan. Siapa yang miskin, susah, ada banyak hutang, struggle, kerja diberhentikan, ataupun you berniaga, you struggle kan. So saya mencari orang-orang ni yang saya nak bantu. Saya nak make sure dia ni boleh join SKV, sama-sama buat, sama-sama belajar, dan saya target lah dalam masa 12 bulan dia boleh buat keuntungan lah setiap bulan RM20,000. So saya nak tunjuk saya punya salah seorang ejen bawah saya, setiap bulan dia boleh buat profit lah, keuntungan dalam RM20,000. Ada tak nak tengok? Ada tak nak tengok saya punya ejen? Macam saya sekarang ni, saya punya commission tu sebulan dalam RM30,000, RM40,000 lah. Alright. So sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak join SKV. Modal untuk join SKV ni murah je tuan-tuan, RM65.40 je. Lepas tu you dapat produk bernilai RM60, you dapat training 5 hari, you dapat video tutorial, you dapat kira macam semualah, semua benda lah, bahan marketing semua dibagi. Cuma you just masuk, belajar dan you promote je. Macam saya join dah 12 bulan, dah setahun. Alhamdulillah lah, dalam masa setahun saya punya group sale 4.2 juta. Sebelum saya share saya punya result, saya punya agent, saya nak share saya punya result. Ada tak nak tengok saya punya result? Mana saya punya result? Ni. Alright, ni saya punya record sale. So saya join pada Februari 2021 dan sampai Januari 2022, total sale saya 4.2 juta. Saya ada ejen 653 orang dan saya punya bonus lah, itu commission lah, RM291,000. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu jana pendapatan macam ni? Ini saya tau. And then ejen bawah saya, sekejap saya tunjuk. Ni ada seorang lagi ejen bawah saya. Dia join bulan mana dia sekejap ni. Alright. So ini saya punya ejen, nama dia Nana. Nana Nafisa. You boleh tengok dia punya TikTok. Okay, dia join pada Ogos 2021. And then masa tu dia punya sale dalam 21,000. And then lepas 3 bulan, bulan Oktober, dia punya sale 270,000 dan dia punya commission dah 20,000 lebih ke atas. Ada tak sesiapa yang nak jana pendapatan macam ni? Tapi kalau you join, you kena rajin lah, you kena masuk training, you kena promote. Alright, ada tak sesiapa yang nak? Kalau you nak, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap ni nak jadi ejen. Alright. Okay. So sambung cerita. Itulah cara saya nak rekrut. So InsyaAllah lah, memang akan ada orang WhatsApp saya. So itu adalah CTA. Okay, so sambung cerita. Bila kita nak rekrut ejen ni, sebenarnya kita banyak bercerita. Cerita pasal kita cerita pasal ejen-ejen yang dah berjaya. Alright. Okay, so saya pun tahun 2005 saya dapat bekerja dekat Universiti Putra Malaysia kampus Bintulu. Dapat kerja tu seronok gila lah. Sebab apa? Memang saya dah lama nak kerja jadi pegawai kerajaan. Kan dah lama lah.
Tiba-tiba dapat pula kerja dekat universiti. Memang gempak lah kan. Sebab apa? Jarang-jarang kawan-kawan saya dapat bekerja sebagai ala-ala pensyarah lah kan. So biasanya kawan-kawan saya ni jadi cikgu kan, jadi pegawai. Jaranglah jumpa kawan-kawan yang boleh bekerja sebagai pensyarah lah kan. So saya memang happy gila lah kan. Okay, so jap, minum tersedak. Alright, ni salah satu produk pada SKV. Ada tak sesiapa yang pernah nampak produk ni? Tapi yang ni you jangan ingat saya minum sebotol tau. Ini sebenarnya botol recycle, botol lama. Saya just campur Vitex sikit, and then saya campur air sejuk, and then saya buat minum lah kan. Bukannya kita tonggang minum terus. Ada lagi ke yang mendengar saya punya live ni? Okay. Alright, so masa saya bekerja tu, so saya pun masa saya start kerja tu tahun 2005, gaji saya tak besar mana pun, tak sampai 2,000 kan. Tapi saya dah fikir macam-macam lah, aku nak beli tu, nak beli ni pun semua. Sebab apa? Kawan-kawan saya semua dah kerja, semua dah beli kereta, semua dah kira macam dah steady lah kan. Saya baru nak start kerja tahun 2005, saya baru nak start kerja kan. So saya start buat kesilapan lah. Mula-mula saya beli motor. Beli motor Kapcai nak pergi kerja kan. Lepas tu saya beli kereta. Dia sebenarnya beli motor, beli kereta tu tak salah, tapi saya buat silap lah. Saya beli macam kereta tu, saya beli di luar kemampuan. Gaji saya masa tu tak sampai pun 2,000. Lepas tu saya beli kereta pula, kereta biasa je lah, Pro 2 Kenari. Harga 40,000 lebih, bayar down payment dalam 2,000, bulan-bulan saya kena bayar RM600. Saya ingat, alah RM600 kan, gaji 2,000 kan. Ada lagi tapi saya lupa kan. Kereta nak kena isi minyak, nak kena buat maintenance, nak kena bayar insurans apa semua. Lala saya memang gaji saya tersontok lah kan. So kira macam saya sebulan untuk bayar motor dengan kereta saja, sebulan saya habis 1,500. 1,500 kan, dengan kad kredit lagi kan. So gaji saya tak sampai 2,000. So dekat situ memang saya tersontok lah, terciduk apa semua kan. Alright, so siapa kat sini yang ada masalah yang macam saya hadapi? Kerja dah bagus, gaji dah okey kan, tapi duit tak ada kan. Dapat gaji, habis bayar hutang. Ada tak sesiapa yang ada masalah macam saya ni? Waalaikumsalam. Kan, saya rasa ramai lah orang yang ada masalah macam saya ni. Dan nanti saya nak share macam mana saya keluar daripada masalah duit tak cukup ni. Kan, ada tuan. So ramai lah. Kalau orang yang kerja makan gaji, orang yang kerja government ni, saya rasa lah 90% majority lah memang ada masalah kewangan. Kerja dah okey, gaji dah okey kan, tapi duit tak cukup kan. Duit habis bayar hutang je kan. Memang saya masa tu tuan-tuan tak boleh tidur malam kan. Dapat gaji je, bayar tu bayar ni, lalas duit dah tak ada dah. Aduh, nak bagi dekat ayah lagi kan, nak bayar, nak beli tu lagi apa semua. Memang rasa sedih betul lah. Kan, memang sedih betul. Maka ada kan. So siapa kat sini yang ada masalah kewangan? Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Macam saya, alhamdulillah lah, saya memang struggle, tapi alhamdulillah saya berjaya keluar daripada masalah tu. Dan saya buat bisnes lah. Tapi yalah, bisnes ni ada turun naik. Saya pun pernah jatuh, lepas tu jatuh lagi, lepas tu saya bangkit balik dengan SKV. So saya nak cerita ni supaya memberi inspirasi lah kepada you all semua. Sebab apa? Kalau kita ni dilahirkan miskin, tak semestinya kita ni akan selama-lamanya miskin. Janji kita usaha, janji kita belajar. Alright, ramai tambah-tambah lagi zaman kemelesetan ekonomi sekarang. Barang-barang semua dah mahal dan naik harga betul. Masa tu tahun 2005 saya pun dah rasa dah duit gaji 2,000 tak cukup apatah lagi sekarang ni tahun 2022 lagi lah mahal kan. Saya tak tahulah, kalau dulu orang cakap gaji 3,000, you duduk dekat bandar, dulu dikira miskin bandar. Sekarang ni kalau you duduk di bandar gaji 3,000, bukannya miskin bandar lagi dah, papa ke dana kan. Dulu tahun 2005, 2006 minyak kira masih murah lagi kan. Harga barang pun tak mahal lagi kan. Tapi sekarang ni bapak gila, semua mahal. Nak makan mahal, semua mahal kan. So kalau you sekarang ni, kalau you gaji you 3,000 ke bawah, memang sangat sengsara lah. Memang duit tak cukup kan. Alright, ada tak nak tahu macam mana saya keluar daripada kepompong
kepompong masalah kewangan tu, kepompong hutang tu. Kan? Alright. Saya cakap kuat sangat ke ganggu orang pula? Saya punya suara terlalu kuat ke? Ke okey je? Test 1 2 3, test 1 2 3. Kau penat aku jalan ni. Okey. So sambil tu saya nak iklan lah. Saya mencari sesiapa yang nak saya bantu untuk join team saya untuk jadi ejen SKV. Modal untuk join jadi ejen SKV RM65.40 je tuan-tuan. Kalau Sabah Sarawak tu dia mahal sikit lah, tapi tak adalah sampai RM100. Lepas tu you daftar, you dapat training, you dapat produk, lepas tu you dapat video tutorial, bahan pemasaran apa semua. InsyaAllah lah. Sebab apa, saya pun ada ejen yang dia join je dalam masa 3 bulan dia boleh buat RM20,000 sebulan. Tapi dia kena rajin lah. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu, yang nak settlekan hutang, yang nak keluar daripada masalah kewangan? Kan? So macam SKV ni dia jual produk untuk kencing manis. So produk dia memang demand banyak gila, memang banyak customer menggunakan produk ni. Alright. Siapa yang nak komen nak, you screenshot video ni dan you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap nak jadi ejen. Siapa yang dah PM saya, komen dan PM. Alright. So sambung cerita. So masa saya bekerja dekat universiti tu, saya memang pening kepala lah. Dia masa saya start kerja Ogos 2005, masa tu saya tak ada apa-apa hutang. Dalam masa sekejapan je, bulan 8, bulan Ogos, bulan 9, bulan 10, 11, 12. Hujung tahun tu saya dah memang dah tersontot, memang dah terciduk. Sekejap je. 4-5 bulan je saya dah create problem. Alright. So masa tu saya pun baru kahwin apa semua. Lepas tu memang tiap-tiap malam tak boleh nak tidur apa semua. You bayangkanlah, kita kerja kan, duit dah tak cukup lah, memang tak boleh tidur malam kan. Belum ada anak lagi kan. Kalau ada anak lagi sengsara kan. Okay, so saya pun fikir macam mana saya nak settlekan masalah kewangan ni. Dah lah aku kerja kan, nak berniaga tak reti kan. Nak berniaga tak pandai. Lepas tu macam saya pula kerja government, bukannya senang kan. Tapi itulah, Tuhan nak tunjuk apa semua. Masa saya bekerja kat universiti tu, saya ada student tau. Student saya ni, dia asyik nak pinjam kereta kan. Maklumlah, saya baru beli kereta kan. Asyik nak pinjam kereta. Saya pun jenis tak kisah, bagi je lah pinjam kan. Tapi student saya ni, dia perempuan tau. Dia bukan seorang lah, 3 orang. Dia geng 3 orang ni. Dia perempuan, selalu datang saya punya office, borak-borak. Cakap, Cik Wahid boleh tak nak pinjam kereta kan. So dia orang ni pinjam kereta nak keluar beli barang lah, bla bla apa semua kan. So saya pun okey lah, sebab student ni baik dengan saya pula jadi supervisor dia kan. So bagilah. Tapi dekat tempat saya bekerja tu macam tak manis lah kalau macam seorang pensyarah lelaki bagi pinjam kereta dekat student perempuan kan. So saya tak ada apa-apa pun, tapi orang macam salah anggap lah, ini mesti ada skandal lah, bla bla apa semua kan. So orang start mengata apa semua. Lalas saya pun terfikir, daripada saya duk bagi pinjam kereta dekat budak-budak ni, why not saya buat bisnes kereta sewa kan. Saya beli kereta, saya sewakan dekat dia orang kan. So tu lah dapat idea. Sebab apa, dekat tempat universiti saya bekerja tu tak ada orang buat kereta sewa dekat situ. Dekat luar ada, tapi dalam universiti tu tak ada. And then saya pula pernah bekerja dengan abang saya yang buat kereta sewa. So tahulah sikit-sikit macam mana nak buat bisnes kereta sewa kan. So saya pun bincang dengan isteri saya pun masa tu baru kahwin. Saya bincang dengan isteri saya cakap, abang, abang nak buat bisnes kereta sewa lah kan. So isteri saya pun 50-50, tapi dia support je lah, support. And then kita orang pun start bisnes kereta sewa pada tahun 2006 bulan November. So saya beli kereta second hand lah, 2 biji, saya sewakan. Saya sewa murah-murah je tuan-tuan. Satu jam RM5, satu hari RM50. Saya beli kereta kancil second hand kan. Alright. Lepas tu saya punya target saya kalaulah setiap bulan saya buat sewa kereta ni, saya dapat untung RM300, saya dah syukur dah tuan-tuan. Sebab apa, duit tu saya nak beli barang dapur je. Saya memang duit gaji saya tu memang dah habis bayar hutang je. Saya nak RM300 je untuk beli barang dapur kan. So dekat sini benda betul yang saya buat adalah, bila saya start bisnes tu, saya ada sasaran yang jelas. Saya ada
target yang jelas. So macam banyak orang yang nak buat yang nak buat bisnes ni, dia kesilapan dia adalah dia tak clear. Kadang-kadang dia nak cepat kaya. Kan, dia buat bisnes ni, dia nak income dia berpuluh-puluh ribu kan. So sebenarnya bila you start business, you set target, yang target tu biarlah logik, yang kecil-kecil. Macam saya, first kali saya nak RM300 je, nak beli barang dapur kan. Okay, so bila kita punya target tu kecil, so dia kita usaha-usaha, and then tak adalah susah sangat kan. And then tak adalah kita pergi buat bisnes yang merepek-repek, melabur sana melabur sini sebab apa nak cepat kaya kan. So saya memang buat benda yang benda lambat lah. Tapi alhamdulillah saya buat kereta sewa, alhamdulillah tolak-tolak apa semua, duit sewa tu adalah untung RM300 sebulan kan, dapat lah. So syukur gila. Dan masa lepas tu saya buat kereta sewa kan. Saya masa tu saya ada 2 kereta je. Lepas tu macam student dekat tempat saya mengajar tu ramai tau, ada dekat 5,000 orang. Lepas tu staff-staff dekat universiti pun ada juga yang nak sewa kereta. So permintaan tu tinggi, kereta tak cukup kan. Kereta 2 biji je. Memang hari-hari kereta saya jalan. Lepas tu memang saya pula nak beli kereta lagi dah tak boleh, sebab apa, saya punya komitmen dah terlalu tinggi. Alright, so dekat sinilah macam perubahan yang berlaku dekat saya. Saya pun cubalah cari ada tak sesiapa yang ada kereta lebih apa semua. Dan alhamdulillah saya jumpa seorang toke Cina ni. Toke Cina ni dia pun buat kereta sewa, tapi dia sewa kereta dekat company. Dia tak sewa kat student. So saya jumpa dia, nama dia Desmond lah. Jumpa dia, toke, saya ada buat kereta sewa, saya customer ramai tapi kereta tak cukup, boleh tak kita JV ke, partner ke, kerjasama ke, macam mana? Saya dapat booking, saya ambil kereta toke, and then saya makan commission sikit lah. Lepas tu yang Desmond ni, dia tengok saya apa semua, and then dia tengok saya punya sale macam okey je apa. Lepas tu Desmond ni pun bagilah kereta dia 7 biji kat saya, kan. So saya dah ada 2 biji kereta. Lepas tu Desmond bagi dekat saya 7 biji kereta. Alright, so bila saya dapat kereta tu daripada Desmond, so macam Desmond ni dia bagi macam commission kat saya lah, dalam 20% lah. Saya sewa 20%, saya punya commission lah. Okay, so dekat sini lah magic happen. Ada tak nak tahu apakah magic yang berlaku? Alright, dekat sinilah magic happen. So you all, kalau you nak keluar daripada masalah kewangan, you nak settlekan hutang, you kena sampai this point. You kena sampai this point. Kalau you sampai this point, insya-Allah lah you boleh settlekan masalah kewangan you. Alright, ada lagi ke yang mendengar saya punya live ni? Macam diam je ke you all masih tidur lagi ni? Alright, okay, so sambung cerita. Okay, so sekarang ni saya dah ada, kereta saya ada 2 biji. Lepas tu Desmond bagi 7 biji kereta kan. So total kereta yang saya ada 9 biji. And then saya sewa lah, sewa kereta tu. And then macam saya masih lagi bekerja kat universiti, saya ada student lah yang saya upah dia tolong jagakan. Macam nak hantar kereta, ambil duit apa semua, ada student saya yang tolong, saya bagi upah dia sikit lah kan. So dekat situ tuan-tuan, apa yang berlaku adalah saya punya keuntungan daripada duit sewa kereta tu dah bersamaan dengan gaji saya tuan-tuan. Gaji saya masa tu dalam 2,000 kan. So duit kereta sewa tu, untung tu sama macam gaji. Gaji 2,000, untung kereta sewa 2,000 kan. Tapi gaji saya tu memang habis lah, bayar hutang je lah kan. Tapi saya sekarang ni saya ada income. Saya ada income tambahan yang saya boleh guna untuk belanja. Alright, so saya perhati bila saya ada income bersamaan dengan gaji saya tu, so hati pun tenang, kita pun boleh belanja kan, kita pun boleh kira macam happy kan. So rezeki tu jadi murah lagi kan. So macam gaji saya tu, saya settlekan hutang-hutang apa semua, dan sampailah clear lah hutang. Tapi saya ambil masa jugalah untuk settlekan hutang-hutang. Ambil masa dalam saya start bisnes sewa tahun 2006, 2011 saya berhenti. Masa tu saya dah tak ada hutang lah. So 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 5 tahun saya nak ambil masa untuk settlekan hutang. Alright. Ada ni, okay. So dekat sini you all, kalau you nak keluar daripada masalah kewangan, you nak settlekan hutang, you kena bina satu
sumber pendapatan baru. Dan sumber pendapatan tu mestilah bersamaan dengan gaji you sekarang. Kalau gaji you 3,000, you kena create satu bisnes, dan bisnes tu dia punya keuntungan every month RM3,000. So duit gaji tu you bayar hutang lah, janganlah buat hutang baru. So you gunakan duit untung tu untuk belanja apa semua kan. Alright. Dan sekarang ni saya nak cari sesiapa yang nak saya bantu untuk buat untung RM20,000 sebulan. Sebab apa saya bukan cakap kosong, saya sendiri pun saya punya profit dah lebih daripada RM30,000 sebulan. Keuntungan lah. Bisnes ni memang bisnes yang sah, memang ada lesen, produk-produk dia pun tak ada masalah, dan dia punya duta dia partner. Duta dia partner. So saya mencari sesiapa yang nak saya bantu, yang nak buat duit, yang nak settlekan hutang, yang nak bantu family dia, yang nak buat untung RM20,000. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Kalau ada, you komen nak, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap nak jadi ejen. Okey, modal untuk jadi ejen RM65.40. Untuk Semenanjung lah, Sabah Sarawak dia mahal sikit lah. Paling mahal RM81 untuk orang Singapura. So produk ni, kita jual produk SKV ni, dia fokus produk kencing manis. Dekat sini siapa yang kenal yang orang yang ada kencing manis? So produk ni memang dah ramai guna, memang ramai yang dah pulih daripada kencing manis. So kalau you ada kencing manis, you ada masalah berat badan kan, so you boleh guna. Macam saya sebelum ni, saya tak ada kencing manis, cuma saya ada masalah berat badan kan. So sekarang ni alhamdulillah berat badan saya pun dah normal, stamina pun saya okey. Alright, so siapa yang nak saya bantu, you komen nak, you screenshot video ni, dan you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap nak jadi ejen. Macam tu lah kita nak rekrut ejen. So kita cerita-cerita, and then kita bila view banyak, kita buat CTA. Kan, yang menonton, yang ejen-ejen SKV menonton tu, itulah cara dia. Sambil-sambil kita bercerita tentang diri kita, dan kita iklan. Alright, jangan saya minum, cakap-cakap dah harga pula. Alright, you all kalau ada soalan tanya, boleh tanya, insyaAllah saya cuba jawab lah kan. Okay, so alhamdulillah lah, bila Desmond ni bagi kereta kat saya 7 biji, saya pun ada 2 kereta. Lepas tu saya punya keuntungan daripada kereta sewa pun dah sama macam gaji. Alright, lepas tu bisnes tu berkembang. Pada tahun 2010 saya start bisnes kereta sewa tahun 2006 tau. 2010 saya dah ada 70 biji kereta. Kan, 4 tahun, dalam masa 4 tahun saya ada 70 biji kereta. Tapi kereta 70 biji ni bukan saya punya semua tau. 40 biji kereta pajak, kereta orang. 30 biji yang kereta saya sendirilah. Sama ada saya beli atas nama saya beli atas nama isteri saya, ataupun saya beli atas nama company. Kereta saya sendiri ada 30 biji. Kereta orang pajak ada 40 biji. So tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta. So sebiji kereta saya sewa sebulan paling sikit lah 1,500 lah sewa kan. So you bayangkan 1,500 kali dengan 70 biji, sebulan saya punya duit sewa lebih pada 100,000 lah. And then kereta sewa ni kalau kita buat kecil-kecil kan, so dia punya profit tu dalam 30%, 40%. So tiap-tiap bulan saya punya untung tu boleh dapat 30,000, 40,000 kan. So saya boleh settlekan hutang saya boleh beli rumah kan. Tahun 2011 saya tengok macam bisnes kereta sewa saya macam dah okey je. Lala saya pun berhenti kerja je kan. Alright. So tahun 2012 saya cek kan, duit sewa masuk tu, barulah saya tahu, saya dah jadi jutawan. Alright, dah jadi jutawan. So you all, kalau you dekat luar sana, ramai orang yang struggle, yang ada masalah hutang apa semua, tapi dia takut. Siapa kat sini yang ada perasaan takut-takut nak berniaga? You dah struggle ni, you ada masalah hutang, tapi you nak keluar daripada masalah tu, you rasa takut. Boleh ke? Macam saya dulu pun, masa saya ada masalah kewangan tu, saya pun ada ketakutan. Yelah, nak buat kereta sewa kan. Lepas tu macam mana kalau beli kereta orang tak sewa? Macam mana kalau orang sewa kereta dia hilang apa semua? So semua orang ada ketakutan kan. So tapi macam saya, first kali saya punya halangan adalah modal lah. Modal kan. So masa saya nak start bisnes kereta sewa tu, nak beli kereta kena ada down payment kan. So saya kena cari 3,000. Saya mana ada duit kan. Lepas tu biasanya orang ni bila dia nak berniaga, dia
dia akan bagi alasan lah. Saya tak ada modal, saya tak pandai, saya tak tu tak ni lah. So banyak orang dia suka bagi alasan. So you all, kalau you nak keluar daripada masalah kewangan ni, you jangan bagi alasan. Macam saya dulu, okey, saya tahu saya tak ada duit, tak ada modal, tapi saya tak cakap saya tak ada modal. Saya duk fikir macam mana aku nak bagi ada modal. So dekat situ saya pun pinjam duit isteri saya pinjam duit kawan saya. Masa tu saya dekat kredit, saya ambil duit kat kredit kan. So kumpul-kumpul dapatlah cash RM3,000. Saya gunakan duit RM3,000 tu untuk beli kereta lah 2 biji kan. So you jangan bagi alasan. Macam sekarang ni, kalau you nak join SKV, kalau you cakap tak ada modal, itu memang pelik sangat lah. Sebab apa? Modal nak join SKV murah je, RM65 kan. Macam dulu saya nak buat kereta sewa, modal RM3,000 kan. Okay, so jangan bagi alasan. Lepas tu biasalah saya dengar, saya tak pandai, saya tak reti, saya tak ada pengalaman apa semua. Kalau tak pandai, you boleh belajar. Jangan fokus kepada problem. Banyak orang dia suka fokus pada problem. You fokus kepada solution. Kalau you tak pandai, belajar kan. Kalau you tak reti, you tak aktif dekat social media, tak apa, buat. Yang penting you ada usaha. You jangan bagi alasan, you usaha. Kan. Alright. Siapa kat sini yang tak ada pengalaman berniaga? Kan. Saya ada seorang ejen ni, tapi bukan bawah saya. Dia ni cikgu sekolah tau. Cikgu sekolah, dia ni memang tak suka berniaga, memang tak minat berniaga, tak ada niat pun berniaga. Tapi dalam masa 4 bulan dia boleh buat jualan lebih pada RM100,000. Ada tak nak dengar cerita ni? Ni cerita betul tau, cerita betul. Cikgu sekolah kan, cikgu sekolah, dia sebenarnya dia tak minat pun nak berniaga. Dia benci kan. Tapi secara tak sengaja dalam masa 4 bulan dia boleh buat jualan RM100,000 sebulan. You bayangkan, kalau macam SKV ni, kalau RM100,000, paling-paling lah dia punya commission tu RM20,000 lah. InsyaAllah boleh dapat. Ada lagi ke yang dengar saya punya cerita ni? Ke saya cakap seorang-seorang? Alright, so sambung cerita. Cerita cikgu sekolah tu. Cikgu sekolah ni nama dia Sharifah Nina. Ni cerita betul. Sharifah Nina, dia duduk dekat Terengganu. So dia sebenarnya dia tak ada niat pun nak berniaga. Dia dah kerja, dia jadi cikgu pun semua okey kan. Tapi pada bulan Ogos macam tu, dia cakap tiba-tiba family dia ni disyaki kontak rapat dengan orang yang positif COVID. So dia tengok anak-anak dia dah start demam apa semua. So dia dah risau kan. Sebab apa? Masa tu banyaklah orang yang ditidurkan, yang meninggal apa semua. So dia risau, and then dia cuba carilah ada tak apa-apa suplemen yang dia boleh beli untuk dia bagi dekat anak dia. So dia cari-cari, dia jumpalah ada video partner video partner dengan DJ Najman kan. So DJ Najman masa tu dia pun kena COVID. Lepas tu dia makan defend ni. Dan alhamdulillah yang DJ Najman tu dia tak jadi ditidurkan. So dia pulih balik. So cikgu ni, Puan Sharifah ni, dia tengok video tu. So dia cuba beli defend ni kan. So dia beli, and then dia bagi dekat family dia. Alhamdulillah family dia tak ada, kira macam demam tu lega lah. Tak ada sesak nafas apa semua. Dan tiba-tiba dia kata adik angkat dia kena COVID kan. Lepas tu sesak nafas macam nak meninggal. Lepas tu dia kata tak apalah, dia nak tolong adik angkat dia. Dia belikan defend ni dekat adik angkat dia hantar. So adik angkat dia pun makan defend pun semua. Lepas tu adik angkat dia WhatsApp dia, nangis-nangis ucap terima kasih. Sebab apa? Lega kan. So bila dia tengok produk ni very good, dia sedih tu, dia sangat happy. Sebab apa? Dia dapat bantu orang lain. Dia dapat selamatkan nyawa adik angkat dia. Adik angkat dia dah nyawa-nyawa ikan dah memang dah teruk sangat dah. Tapi dia bila makan ni, alhamdulillah lega. So dia nampak produk ni sangat bagus. So dia niat dia nak bantu orang. Siapa yang ada kena COVID, kawan-kawan dia, family dia, kalau dia dapat tahu ada COVID, dia suruh beli ni. So bulan pertama dia tak ada niat pun nak berniaga, dia just nak bantu je. Bulan pertama dia kata dia dapat buat sale RM10,000 kan. RM10,000. So orang yang beli ni, orang makan dia dapat kesan. Lepas tu dia macam nak jadi ejen. So customer dia tu start nak jadi ejen. So dia start rekrut ejen lah. Lepas tu bulan kedua dia punya sale tu naik jadi RM17,000. Dia tak ada niat pun nak berniaga, dia just nak bantu orang je. Lepas tu bulan ketiga dia punya sale naik jadi RM70,000. Bulan keempat dia punya sale naik jadi RM100,000. Kan. So
benda ni boleh. So macam saya tengok lah, macam SKV ni, kalau you join, you betul-betul, you niatkan betul, you niatkan you nak bantu orang, you nak sihat apa semua, insya-Allah you boleh buat duit. Sebulan insya-Allah lah you boleh buat untung 20,000. Modal dia RM65 40 sen je tuan-tuan, murah je. Dah ramai orang berjaya. Sekarang ni SKV ada lebih kurang total agent dalam dalam 20,000, dan tahun lepas yang dah capai taraf jutawan lebih 50 orang yang dah jadi jutawan. Dan saya, alhamdulillah, saya dengan isteri saya, alhamdulillah, kita orang tahun lepas dapat buat jualan dalam 3.5 juta lah kan. Alright, so memang bisnes ni pada saya lah sangat mudah, memang boleh pergi, sistem pun very good, demand pun memang tinggi pun semua, memang boleh kan. So sekarang ni siapa-siapa yang sedang mencari peluang, yang struggle kan, yang hilang kerja ataupun you dah berniaga, you struggle kan, so saya nak jemput you all untuk join family SKV. Saya sebenarnya nanti saya nak cerita, masa saya buat kereta sewa tu, saya ada zaman kejatuhan saya. Lepas tu dah jatuh lagi, and then alhamdulillah saya bangkit balik dengan SKV. Ada tak nak dengar cerita saya? Macam mana saya buat bisnes kereta sewa, saya jadi jutawan, sampai kira macam saya punya sale tertinggi lah kereta sewa lah, buat kereta sewa setahun 5 juta. Saya buat bisnes kereta sewa daripada tahun 2006. Saya start 2015, saya punya duit sewa tu setahun 5 juta every year kan. Tapi nampak je besar kan. Struggle juga. Ada bos. Okey, jangan saya minum dahaga. You on ni dah share tak saya punya video ni kan? Tak nampak pun apa orang share. Siapa yang dah share, saya doakan dimurahkan rezeki kan, dipermudahkan urusan kan. Siapa yang dah share, komen dan share. Alright, so okay, thank you pada yang dah share. Saya semoga murah rezeki apa semua. Okay, so saya bisnes kereta sewa 2011 saya berhenti. Lepas tu saya memang betul-betul fokus kepada bisnes kereta sewa. So sebenarnya sebelum 2015 tu bisnes saya memang buat duit. And then masuk 2015 tu memang dah tak buat duit lah. Tapi saya bukan nak salahkan siapa-siapa, saya salah diri saya jugalah kan. Alright, ada tak nak tahu macam mana bisnes saya boleh jatuh? Biasa orang suka dengar cerita tentang kejayaan, tapi orang tak suka dengar, orang tak suka share tentang kejatuhan. Tapi saya nak cerita ni supaya you belajar daripada kesilapan saya. Alright, ada tak nak dengar? Saya dah cerita daripada saya anak pendoka Felda, makan gaji, tersontot dengan hutang. Lepas tu saya berjaya settlekan hutang, saya jadi jutawan, and then saya buat kesilapan dan bisnes saya jatuh. Lepas tu jatuh lagi, dan memang saya hampir-hampir bankrupt tuan-tuan. Hampir-hampir bankrupt, hampir-hampir nak gila lah. Nak gila kan. Alright. Okay, so sebelum tahun 2015 bisnes saya memang alhamdulillah memang buat duit. Sebulan saya punya untung tu boleh dapat dalam 30,000, 40,000 kan. Sebab apa? Bisnes saya very simple lah. Orang nak sewa kereta, kau sewa kereta, kau bayar duit. So duit tu biasanya saya punya untung dalam 30%, 40% lah. So memang buat duit. Okay, masuk tahun 2015, masa tu saya macam bisnes kereta sewa ni sebenarnya dia ada undang-undang lah, kena ada lesen segala mak nenek kan. So saya cuba nak dapatkan lesen untuk bisnes kereta sewa lah kan. So saya daftar, saya dah ada senang bahal, lepas tu saya apply lah kan. Tapi bila kita nak apply dapatkan lesen ni, banyaklah benda-benda yang kita kena follow. So benda tu yang makan saya lah. Alright. And then kalau you ingat, masa tahun 2015, masa tu lah GST diperkenalkan. GST diperkenalkan. Tapi saya tak salahkan GST. GST tu very good. Sebab apa? Duit tu kita bayar, dia gunakan untuk rakyat kan. Tapi rupa-rupanya ada kos tersembunyi lah untuk kita manage GST ni. Macam saya start tahun 2011, saya start buka cawangan tau. Buka cawangan, saya macam buat franchise lah kan. Siapa-siapa yang nak buat kereta sewa, saya ajar dia, saya bagi sistem. Lepas tu dia run lah. Saya ambil lah sikit royalty kan, dalam 2% macam tu lah, 2.5% macam tu kan. So memang alhamdulillah saya dapat duit daripada duit sewa kereta, duit royalty apa semua kan. Okay, so tapi bila GST diperkenalkan,
dia bisnes tu dia jadi complicated sikit. Sebab apa? Kalau dulu customer boleh bayar direct dekat saya punya licensee. So licensee saya dia kira berapa sebulan dia punya income, dia bayar je lah kat saya 2.5%. So very simple. Tapi bila GST tu dah tak boleh lah. So duit tu kena masuk dekat company saya. Kita kena keluar tax invoice, lepas tu kena bayar GST, lepas tu yang saya punya licensee ni dia kena submit claim. Lepas tu kita kena tolak GST, tolak royalty, and then kita ambil masa lah untuk proses tu. Kadang-kadang sampai seminggu, kadang-kadang 10 hari kan. Sebab apa? Kadang-kadang customer bayar ni dia ada fee macam-macam kan. So saya punya bahagian account ni kena kira lah. Silap kira nanti kita kena penalty, kita pula rugi kan. So bila GST diperkenalkan bapak gila, kerja banyak gila kan. So masa sebelum GST tu yang uruskan account tu isi saya seorang je tuan-tuan. Lepas tu bila GST diperkenalkan, isi saya hari-hari menangis. Sebab apa? Kerja terlalu banyak paperwork lah. Hari-hari menangis kan. Macam dia tak ada masa kan. Asyik dia uruskan GST kan. Lepas tu saya pun ambil lah pekerja seorang, bantu dia. Lepas tu pekerja saya ni pun sama juga, hari-hari menangis. Sebab apa? Kerja terlalu banyak. So kalau yang berniaga tu mungkin faham lah macam mana nak handle GST kan. GST tu bagus, tapi yang business owner ni nanya kan. Lepas tu macam saya pula, GST ni kita kena guna software, kena bayar lah tiap-tiap tahun. Macam saya, sebab tu saya ada banyak cawangan, so kena ada banyak account. So tahun saya kena bayar dalam 12,000 lah. Lepas tu macam saya kena ambil pekerja lah untuk uruskan account, untuk manage GST apa semua. So ambil seorang tak cukup, 2 orang tak cukup, 3 orang tak cukup, 4 orang, sampai saya kena ada 4 orang yang jaga bahagian account untuk uruskan duit GST apa semua kan. So 4 orang tu gaji dah 6,000 tuan-tuan, 6,000. So 6,000 kali 12 bulan, 72,000 campur dengan software tu lagi 12,000 dah jadi 80,000 lebih kan. Tapi tak kisahlah kan. Sebab apa? GST tu customer bayar. Lepas tu saya pun ada duit jugalah. Alright, so dekat situlah masalah bermula kan. And then bila GST diperkenalkan, saya punya licensee ni dia tak puas hati. Dia macam seorang keluar. Sebab apa? Dia jadi banyak kerja. Dia nak kena submit claim, nak tunggu payment apa semua. Lepas tu macam saya punya licensee ni bukannya orang kaya, semua pun sama macam saya, ada masalah hutang kan. So dia orang ni tak tahan, so seorang keluar. So dekat situ bisnes saya start jatuh lah. Lepas tu customer saya pun kira macam bila kita cakap kita punya sewa ada GST, customer pun confirm lari kan. Dia cari mana-mana company yang tak ada GST. Kalau company kecil-kecil dia tak ada GST. So saya start hilang customer. Bengong betul. Tu kesan dia lah. Alright, lepas tu banyak isu lah. Macam saya pun bila dah kena ambil pekerja, lepas tu kena bayar KWSP, macam saya punya cash flow pun dah koyak apa semua. Lepas tu macam yang KWSP pun saya bayar KWSP, tapi kadang-kadang kita nak susun kita punya payment kan, memang lambat lah kan. Lepas tu macam saya hari-hari pegawai daripada KWSP call saya, WhatsApp saya macam ugut. Tuan Wahid, you ni tak bayar lagi KWSP ni. So kalau you tak bayar, kita nak charge you penalty ni. Kalau you tak bayar lewat lagi, kita nak panggil you masuk mahkamah. Cakap, tuan, saya ni bisnes ni struggle tuan. Saya bayar tapi bagilah masuk. Tak boleh. You kena bayar on time. Kalau you tak bayar, nanti kita bla bla apa semua kan. Memang saya stres. Siapa kat sini yang pernah berniaga, yang ada pekerja? Kan? Memang stres. Saya hari-hari pegawai daripada KWSP call, WhatsApp apa semua, ugut apa semua. Memang macam halung kan. Bos, anak penokar mana tu? Kalau saya penokar Felda Keratung 3. Faham? Keratung, tahulah Keratung. Alright. So macam masa tu, ya Allah, you bayangkan hari-hari pegawai KWSP call, WhatsApp, minta duit. Aku ni dah struggle nak bayar tu bayar ni. Lisensi aku dah lah seorang keluar. Lepas tu saya punya customer dah lari apa semua kan. Ini duk minta duit apa semua. Lepas tu kita pula nak bayar gaji lagi. Pening kepala tuan-tuan. Kan. Tu tak apa lagi, saya cuba jugalah usaha bayar. And then masuk tahun 2018, macam kita pun setiap tahun kita kena submit audit lah kan. Masuk tahun 2018, tiba-tiba lagi nanya. Tiba-tiba bila kita submit audit tu, LHDN pula tak puas hati dengan kita punya profit. Dia nak korek, dia nak audit apa semua. Lala saya kena penalti dengan cukai 230,000.
Bapak gila, aku ni dah lah struggle macam-macam apa semua. Tiba-tiba nak kena bayar cukai 230,000. Oi, pening kepala kan. Pening kepala, tak macam mana dikira kan. Alright. Ada lagi ke yang mendengar saya ni? Tapi saya tak salahkan siapa-siapa. Silap saya jugalah kan. Sebab apa? Saya tak hire orang yang betul-betul berpengalaman. Macam saya punya pekerja tu, kebanyakannya dia orang pun tak ada pengalaman. So dia orang buat silap. Bila kita buat silap, macam agensi kerajaan ni, dia ambil kesempatan lah. You buat silap ni, you kena tu, kena ni. So saya punya bisnes tu, kerja bayar penalti, bayar denda je. So saya sampai satu tahap saya nak ambil gaji sendiri pun tak boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Duk fikir nak bayar gaji pekerja, nak bayar KWSP, bayar tu semua. Memang sedih kan. Memang sedih. Bila kena dengan LSDN lagi lah. Lepas tu saya pun cuba jugalah merayu kan, minta rayuan lah, minta beri cara supaya penalti tu dikurangkan. Tapi tu lah, saya ingat dapat kurang. Lepas tu, lepas rayu, penalti tu naik pula. Jadi daripada 230,000 naik jadi 270,000. Saya macam nak pingsan lah. Macam nak pingsan. Kalau you jadi saya, you jadi apa kan? Macam nak pingsan. Aku ni dah berniaga macam-macam kena kan. Lepas tu kena bayar pula penalti 270,000. Lepas tu bincang LSDN cakap, okey tak apalah, you boleh bayar ansur-ansur 36 bulan. 36, you bayangkan 270,000 bahagi dengan 36 bulan, sebulan saya kena bayar RM7,300 setiap bulan. Bayar cukai. Itu cukai 2015 lah, belum lagi 2016, 17, 18. Bapak gila kan. Saya nak ambil gaji masa tu memang 5,000 pun company dah tak boleh bayar. Tapi sekarang ni saya kena bayar penalti cukai tu 7,000. Ya Allah, memang rasa macam kena rompak macam company saya ni kena rompak kan. Siapa ada pengalaman? Kalau yang berniaga tu mungkin yang ada pengalaman lah. Itu antara pengalaman saya. Lepas tu, tapi saya tak apalah, saya usaha bayar juga. Sebab apa? Kita nak lawan pun tak guna juga kan. Government kita ni rakyat biasa, government kita lawan pun memang kita kalah lah. So saya cuba bayar. Tapi bila masuk tahun 2020, COVID-19 pula datang kan. Saya pula buat bisnes kereta sewa, memang bergantung pada pelancong. Memang game over lah. Memang game over kan. So saya punya sale tu, duit sewa sebulan 400,000, 500,000, tiba-tiba drop kepada kosong. Kosong kan. Langsung tak ada income. Pekerja ada, nak kena bayar gaji pekerja kan. Lepas tu saya punya pekerja pun seorang berhenti kerja. And then saya pun cuba bangkit lah. Macam takkan saya nak tunggu je kan. Sebab apa, PKP ni mungkin lama. So masa tu saya cuba jual produk orang lah. Macam-macam lah saya jual. Saya jual rendang daging lah, kambing perap lah, kerepek lah, popcorn lah, macam-macam. Apa saja yang boleh jual, saya cuba jual. Semua produk tu bagus. Tapi itulah, bisnes tu dia macam, dia susah nak pergi sikit. Meniaga-meniaga dapat duit, tolak-tolak, lala tak ada untung. Siapa kat sini yang berniaga, yang jenis pegang stok, yang menggunakan sistem stocking agent? Kalau yang berniaga guna sistem stocking agent, yang you pegang barang, mungkin you faham lah. You dapat barang, tambah-tambah bila supplier tu ataupun founder tu tak bagi support, tak bagi training, tak bagi bahan marketing, sistem pun tak ada, you memang struggle. Tambah-tambah dengan isu buang harga, lagi problem kan. Alright, ada lagi ke yang mendengar saya punya cerita ni? Kan. Alright, sambil-sambil tu saya nak iklan. Saya mencarilah sesiapa yang nak saya bantu buat untung RM20,000 sebulan sebagai ejen SKB. Kalau ada, you komen nak, you screenshot video ni dan you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap nak jadi ejen. Modal nak jadi ejen RM65.40. SKB ni dia punya duta dia partner. You jangan risau. Company ada lesen, produk-produk dia semua ada KKM. SKB ni dia fokus jual suplemen untuk kencing manis. Tapi dia ada vitamin juga untuk kuruskan badan pun ada. Alright, so siapa yang nak komen nak, you screenshot video ni dan you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap nak jadi ejen. Alright, so saya nak make sure siapa yang join bawah saya dalam masa 12 bulan dia boleh buat profit RM20,000 sebulan. Profit lah, bukan sale. Alright, so sambung cerita. Kan. So saya pun cubalah tahun 2020 saya cuba jual produk. Tapi itulah, masa buat kereta sewa, sebulan saya punya sale RM400,000, RM500,000. Tapi bila PKP,
sale tu drop kosong. And then saya jual produk bukan sebulan lah, setahun saya punya jualan tu 500,000, setengah juta. Tapi bagilah 500,000 bahagi dengan 12 bulan, maknanya sebulan saya boleh buat sale dalam 40,000. And then saya kira kan, saya punya untung jual produk tu 20% je, paling tinggi 20%. So you bayangkan 40,000 kali dengan 20%, maknanya sebulan saya punya untung 8,000. Tetapi masa tu saya ada pekerja 6 orang pekerja. Gaji pekerja saja 10,000 tiap-tiap bulan, 10,000. So saya punya untung 8,000. Bayar gaji pekerja dah 10,000. Belum lagi sewa office, belum lagi bil api, belum lagi bil air, belum lagi bil telefon. Lala saya negatif. Every month saya negatif. So saya duk guna duit saving saya, duk top up. Sampailah pada bulan Disember 2020, staff saya pun tengok macam saya pun dah teruk sangat kan. So dia, lepas saya bayar gaji, staff saya panggil saya, tuan, kita orang nak berhenti kerja lah kan. Saya pun tak boleh nak kata apa lah. Dia orang nak berhenti kerja, berhentilah. Saya pun bersyukur juga. Kalau dia orang tak berhenti kerja, memang saya pun mampu nak bayar gaji kan. So saya antara orang yang terkesan dengan PKP, dengan COVID-19. Siapa kat sini yang terkesan dengan COVID-19? Yang hilang kerja, yang bisnes tak boleh jalan apa semua, ada tak kat sini? Dan nanti saya nak cerita balik macam mana bila saya jatuh tu, saya sikit lagi nak bankrupt tau. Sebab apa? Saving saya dah nak habis. Lepas tu saya pun hutang tak boleh bayar, saya dah start kena saman. Memang saya sikit lagi nak bankrupt kan. Tapi saya alhamdulillah saya bangkit balik dengan SKV. Ada tak nak dengar cerita macam mana saya boleh bangkit balik dengan SKV? Kan macam makin kurang tengok ni kan. Ada lagi ke yang masih nak mendengar saya punya story ni? Kan. Alright, so sambil-sambil tu saya nak carilah sesiapa yang nak join team saya, sesiapa yang nak bangkit, sesiapa yang nak tambah pendapatan. Saya target lah, kalau you buat betul-betul, insya-Allah lah boleh dapat RM20,000 sebulan. Untung tau, untung. Kan. Alright. Masih nak mendengar. Okay, thank you pada yang nak mendengar apa semua kan. Okay, so saya punya staff tu berhenti kerja pada Disember 2020. So saya menyambut tahun baru 2021 dalam keadaan bisnes kereta sewa saya memang jahanam, memang langsung tak ada income. Pekerja semua berhenti. Saving saya kira macam almost habis. Ada sikit lagi, nak survive beberapa bulan je lagi. Lepas tu saya tak boleh bayar hutang dan saya start kena saman. Kena saman. Ya, kita dah, bisnes kita dah tak ada duit, kita berniaga pun rugi, macam mana kita nak bayar hutang? So orang dah start saman saya. So memang, ya Allah, saya memang depress gila lah. Bulan 1 tu saya betul-betul depress. Saya termenor je. Saya cakap, ya Allah, apa dosa aku, kenapa jadi macam ni kan. Aku ada anak bini ni, nak bagi makan apa semua. So macam mana aku nak survive ni kan. So duit saving tinggal sikit je, tahan beberapa bulan je lagi kan. Lepas tu lah. And then satu hari tu saya duduk termenung-menung. And then saya bangun tidur. And then saya ternampak satu video daripada seorang ustaz ni. Dia kata, kalau you jatuh ni, you janganlah merintih, you janganlah salahkan Tuhan apa semua. So kadang-kadang Tuhan bagi you jatuh tu, dia kata sebenarnya itulah yang terbaik untuk you. Kadang-kadang dia nak gantikan benda yang lebih baik. So saya pun dengar ustaz tu, mungkin betul juga. Mungkin Tuhan nak gantikan dengan benda yang lebih baik. So you all pun bila diuji dapat ujian apa semua kan, so you anggaplah benda tu sebenarnya kadang-kadang Tuhan nak gantikan dengan benda yang lebih baik. So dekat situlah saya nampak hikmah kejatuhan saya. Sebenarnya Tuhan nak gantikan saya dengan satu bisnes yang lebih baik, lebih power, lebih, kira macam kalau saya nak bandingkan bisnes kereta sewa dengan bisnes SKV ni, SKV ni 10 kali ganda lebih baik daripada bisnes kereta sewa. Sebab kereta sewa ni modal besar, risiko tinggi kan. Banyak benda lah dengan dia punya nak kena apply lesen, banyak benda. Lala kita sendiri pun tak ada duit. Tapi SKV ni modal rendah, produk demand tinggi, HQ pun support, tak payah nak fikir pasal lesen, semua dah ada. Kita just guna produk, kita share je kan. Macam saya alhamdulillah lah, saya join, saya boleh beat saya punya sale kereta sewa. Macam kereta sewa, saya punya sale biasa paling tinggi lah 500,000. Tapi saya jual SKV, saya punya sale paling tinggi 800,000. Memang. And then untuk saya dapat 500,000 dalam kereta sewa tu, saya ambil masa 10 tahun. 10 tahun saya buat bisnes kereta sewa, barulah saya dapat 500,000. Tapi saya join SKV, tak sampai setahun. Saya punya sale boleh pergi sampai 800,000. Saya tunjuk lah saya punya record lah. Ya. Alright, mana saya punya ni. Alright.
So ni saya punya record. Saya join bulan Februari, bulan pertama saya punya sale 11,000. Tapi pada bulan September, alhamdulillah saya punya jualan 800,000. And then saya punya bonus tu, untung saya dalam 60,000 lebih kan. Dan the best part adalah saya buat bisnes ni 2 orang je tuan-tuan. Saya tak ada pekerja. You nak tak bisnes modal rendah, you buat 2 orang, you punya sale ratus-ratus ribu, you punya commission boleh pergi 30,000, 40,000. Ada tak sesiapa yang nak bisnes macam ni? Dan bisnes ni keep growing tau. Kan? Mesti budak Rina ni. Tuan, mula berniaga modal sendiri atau pinjaman? Saya pakai masa saya start tu saya pakai duit sendiri. Saya pinjam duit kawan, saya tak buat loan bank lah. Tapi beli kereta tu buat loan bank kan. Duit modal tu saya pinjam wife saya pinjam kawan saya ambil kat kredit sikit lah. Tapi macam SKV ni tak payah buat loan pun. Jangan mulakan bisnes. Kalau you nak mula bisnes, jangan bermula dengan buat loan. Pinjaman ni hanya untuk kita kembangkan bisnes. Jangan banyak kawan-kawan saya yang nak berniaga je buat loan kan. Ada cerita lah. Memang banyak lah kawan-kawan saya. Macam ada seorang kawan saya ni, dia kerja government. Lepas tu dia buat loan 150,000. Lepas tu dia bagi dekat isteri dia. Isteri dia cakap nak buka salon. Sekejapan je, tak sampai setahun salon tu melingkup. Salon tak ke mana, duit loan kena bayar. Sampai sekarang tak habis lagi bayar hutang. Anak-anak dah besar. So kalau you nak start business, kalau boleh mulakan dengan apa yang ada dekat tangan lah. Tak payah nak buat loan. Loan ni hanya untuk kita kembangkan bisnes, bukan nak mulakan bisnes. Okay, faham tak? Alright. So saya bulan 1 tu saya memang down gila. Saya termenung apa semua. Tapi bila saya dengar pasal ustaz tu, kira saya pun okay, think positif lah, think positif. And then tiba-tiba macam mana lah Tuhan dorong saya kan. Saya jumpa balik saya punya senior. So far saya punya video okay. Tadi ada call masuk kan, takut saya punya line ni putus. Alright. So saya jumpa balik saya punya senior, Kak Nini lah. Kak Nini saya punya leader. And then Kak Nini ni dia sebenarnya dia adalah agent HKV lah. Dah lama daripada tahun 2017. So saya pun contact dia, borak-borak apa semua. And then Kak Nini pun cakap Wahid join lah HKV apa semua. So saya pun daftar jadi agent HKV pada bulan Februari 2021. So daftar tu, masa tu saya tak tahu nak jual apa tau. Kak Nini cakap, Wahid you cubalah jual kopi. Saya join SKV, saya bermula jual kopi. Siapa pernah minum kopi ni? Kopi Afia Zero. Jangan saya letak barang. Saya start join SKV, saya fokus jual kopi. Kopi ni kopi 4-in-1. Kalau you minum kopi ni, insya-Allah you boleh kuruskan badan. Sebab apa, kopi ni dulu saya suka minum teh tarik tau. Teh tarik memang badan saya memang gemuk gila. Memang perut buncit. Bila saya minum kopi ni, alhamdulillah saya dapat turunkan berat badan. And then saya macam kopi ni dia tak ada gula. So saya campur dengan satu ni zero ni kan. Zero ni. So jangan saya banyak barang. So mula-mula saya fokus jual kopi je kan. So kopi ni dia tak ada gula. So kalau kita nak manis, kita campur ni. So saya nampak bila saya guna kopi ni, dulu saya perut buncit tau. Perut buncit. Lepas tu saya minum, saya nampak perut saya kempis. Sebab apa? Yang ni dia bakar lemak. Dia membakar lemak dekat perut. Siapa kat sini yang ada masalah berat badan? Siapa kat sini gemuk? Siapa kat sini yang perut buncit? Kan? So saya fokus jual benda ni. Siapa kat sini ada tak sini yang ada masalah berat badan? Yang perut besar kan. So macam SKV pun dia ada produk. Dia ada produk ni. Mana? Ni Nutren ni. So yang ni pun satu juga membantu untuk kuruskan badan. Okay. So yang ni kalau you ambil ni, yang ni dia serbuk tau. Kalau you minum insya-Allah lah dia akan cuci you punya usus. Saya first time saya minum ni, saya minum 5 kali saya cerit. Memang banyak gila tai tau. So dekat saya dulu perut saya buncit, perut saya besar gila kan. Memang sengkak macam perempuan mengandung. Saya nak pakai baju pun malu kan. Saya terpaksa pakai baju bunga-bunga sebab apa, nak tutup perut tu. So bila saya minum ni, Allah kata, hari pertama saya 5 kali saya cerit, banyak gila tai.
So nampak dekat saya punya usus tu kotor gila. So kalau you ada masalah berat badan, perut you besar, perut you buncit kan, sebenarnya dekat you punya usus tu terlalu banyak kerak tahi. Kerak tahi ni kalau you tak buang, dia akan mendatangkan kanser. Saya punya saudara dah ada beberapa orang dah meninggal disebabkan kanser usus. So kita ni sebenarnya kita kena make sure kita kena cuci usus kita. Macam kita badan kita mandi hari-hari, tapi usus kita tak cuci. Bila tak cuci, itu yang datang macam-macam sikit. Kalau kita langsung tak mandi, kita duk jalan je pun semua, memang badan kita pun bau hapak, lepas tu naik kudis kan, naik kurap pun semua kan. So perut kita pun kena cuci. So ni produk daripada SKV, dia memang membantu untuk cuci perut. You jangan risau, produk ni memang selamat. Saya dah guna 10 bulan dan ada KKM, ada Jakim. Kan. Kalau you all nak cuci usus, you boleh ni. Kalau you nak cuba, you boleh beli trial pack. Trial pack ni. Mana trial pack saya? Ni. Dia ada trial pack. Oh jap. Satu kotak ni RM20. Satu kotak ni RM20. Ada 3 sachet. You minum 1 sachet pun you dah nampak kesan dah. Siapa kat sini ada masalah sembelit, susah nak berak kan, you boleh guna ni. Satu kotak ni RM20 je. Ada 3 sachet. You minum 1 sachet pun you dah nampak kesan. Siapa yang ada masalah perut besar, perut buncit kan, masalah berat badan pun semua, you sengkar, bau badan busuk kan, selalu pening-pening kepala kan, so you kena cuci you punya usus. This one. Produk ni formulasi daripada Dr. Syed, memang selamat, ada KKM, saya dah guna 10 bulan, memang okey. Kan. Kalau you nak beli, you komen nak, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya cakap nak beli ni. Nutrien very good. So macam SKV ni, macam dia memang fokus kepada kencing manis, tetapi kencing manis dia macam-macam lah. Orang kencing manis biasanya gemuk. Memang ada masalah berat badan. Alright, so memang you jangan risau. Dah ramai dah guna, dah ramai yang dah sembuh, yang dah kurus. Macam saya adalah real testimonial. Saya dulu gemuk, dan sekarang ni alhamdulillah berat badan saya dah maintain, dah okey lah, dah normal dah. Sebab apa saya guna produk SKV je. Alright, so masa saya mula-mula tu saya fokus jual ni lah, kopi ni. Lepas tu saya masuk je saya macam SKV ni, dia punya kunci dia adalah kita kena berjemaah, kita kena bina team. So saya masuk tu memang saya fokus 80% saya fokus recruitment. So saya promote sambil-sambil saya promote kopi ni, saya offer lah kalau siapa-siapa yang nak join team saya, nak jadi ejen semua. So bulan pertama alhamdulillah saya dapat rekrut 30 orang. Lepas tu saya promote lagi, and then saya punya ejen bertambah. Tapi 4 bulan pertama tu saya punya sale paling tinggi 14,000 tuan-tuan. Saya punya commission paling tak sampai 3,000 lah 4 bulan pertama. Tapi masuk bulan kelima, ejen saya, biasalah ejen ni, dia masuk, dia tengok dulu kan, dia nak cuba produk dulu kan. Lepas tu dia dah dapat produk, dia dah guna, dia nampak produk tu berkesan, dia orang pun start promote. So masuk bulan kelima, saya punya sale tu start naik. Daripada 14,000 naik jadi 30,000, lepas tu naik jadi 50,000, lepas tu naik jadi 300,000, lepas tu naik jadi 800,000, lepas tu turun sikit 700,000. Tapi the whole year, daripada bulan Februari sampailah Disember, total sale saya 3.2 juta. Saya punya commission masa tu 250,000. 250,000 bahagi dengan 11 bulan, average dalam 20,000 lah tuan-tuan. Tapi kena sabar. Ada tak sesiapa yang nak macam ni, yang nak buat 20,000, tapi kena rajin lah. Kena rajin. Kalau insyaAllah you daftar, you masuk training, you belajar apa semua, you start promote apa semua, insyaAllah boleh. Sebab apa, saya ada ejen yang 3 bulan je dia boleh buat RM20,000 sebulan profit. Ada tak sesiapa yang nak? Kalau nak, you komen nak, you nak jadi ejen, you nak ubah kehidupan you nak settlekan hutang, you komen nak, you screenshot video ni, and then you WhatsApp dekat saya punya bio. Kan? Siapa yang dah WhatsApp saya, komen dan nanti saya reply. And then make sure you masuk dalam group Telegram. Nanti saya akan reply. You masuk dalam group Telegram, and then kalau you ada soalan boleh tanya. Kalau you nak ada harga promosi pun semua, you masuk dalam group Telegram. Okay, thank you. Nampak tak macam mana saya closing, macam mana saya rekrut? Ya, saya tengok. Okay. Dan jual apa? Okay, SKV ni saya cerita. Okay, so ada tak sesiapa yang pernah dengar company ni? SKV. Dia
Siapa pernah dengar ni? Jangan saya ambil ni. Oh, jual apa? Siapa pernah nampak billboard ni? Jangan. Favorite. Ada tak sesiapa yang pernah nampak billboard ni? Ni SKV, duta dia Pak Nel. Ni. So SKV ni sebenarnya dia fokus jual produk untuk kencing manis, tapi dia juga ada jual vitamin, dia ada jual produk untuk kuruskan badan, ada kopi. Tapi produk dia semua produk yang untuk sihat. Kan? Dan modal untuk join SKV RM65.40 je tuan-tuan. RM65.40. Dan dah ramai, tahun lepas SKV sudah melahirkan lebih 50 orang jutawan. Tak ada suara Test 1 2 3. Test 1 2 3. Dengar tak? Test 1 2 3. Test 1 2 3. Alamak, memang ada problem ni kan. Sekejap saya cabut. Test 1 2 3. Test 1 2 3. Assalam, boleh saya tanya, kalau orang kencing manis boleh minum ni dek? Anti. Boleh. Boleh. Alright, boleh dengar? Saya cabutlah mic ni, mungkin ada problem saya punya mic ni. Okay, dengar. Test 1 2 3. Test 1 2 3. So produk SKV ni memang khas untuk orang kencing manis. Dah ramai orang yang ada kencing manis, ada yang dah nak kena potong kaki. Alhamdulillah sembuh. Kan? Okay, so produk ni jangan risau. Sebab apa? Dia punya founder dia ni, yang pakai spek mata ni, Dr. Syed. So Dr. Syed ni memang doktor. Okay, produk dia you jangan risau, memang formulasi daripada Dr. Syed. Memang ada KKM, memang ada JAKIM. You jangan risau. And then company ni pun dah lama, daripada tahun 2009. And then partner adalah duta SKV seumur hidup. Kalau you tak kenal dua orang ni mungkin, tapi partner tak mungkin lah you tak kenal kan. So saya mencari sesiapa yang nak jadi ejen. Kalau you nak beli produk pun tak ada masalah. You just you boleh contact saya, you klik dekat bio, you WhatsApp saya boleh tolong orderkan. Kan? Produk dia tu kalau nak dibandingkan dengan produk-produk daripada luar negara, memang jauh murah. Sebab apa? SKV ni company Malaysia. Dekat luar sana ada banyak company-company, tapi daripada produk daripada luar negara, harga dia mahal. Saya pun pernah cuba, bapak gila mahal. Lepas tu produk-produk daripada luar negara, dia kekurangan dia tak sedap. Macam SKV, produk dia sedap. Saya ada customer mak dia ni ada kencing manis tau. Mak dia kencing manis. So anak dia ni beli macam-macam suplemen untuk kontrol kencing manis mak dia. Tapi mak dia tak makan. Sebab apa? Tak sedap. Tapi bila anak dia beli produk daripada SKV, mak dia minum boleh telan. Dia kata mak dia cakap sedap. So alhamdulillah mak dia daripada kencing manis okey. Dulu tangan mak dia ni, kuku dia buruk menanah tau. Dah sembuh dah. Lepas tu mak dia selalu batuk, apa semua dah lega dah. So produk SKV ni memang saya jamin memang berkesan. So kalau you ada masalah kencing manis ke, you ada masalah asma ke, you ada masalah berat badan ke, you ada masalah darah tinggi, memang produk SKV memang berkesan. Sebab apa? Founder dia doktor. Dan kalau you berminat nak jadi ejen, insyaAllah boleh. You komen nak, you screenshot video ni, dan you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp, you nak jadi ejen. Kalau you nak beli produk pun boleh. Dan make sure you masuk dalam grup Telegram saya. Sebab apa? SKV tiap-tiap bulan dia ada promosi. Nanti saya akan, kalau ada promosi, saya akan inform dalam grup Telegram. Kalau you nak dapatkan promosi, you boleh beli dekat, you boleh dapat info kat situ lah. Alright. Okay, so macam mana aunty boleh membeli dek? Aunty dari Brunei. Brunei ni tak apa, WhatsApp je saya. Cuma Brunei ni kena saya punya team dekat Sarawak tolong post lah. Tapi kena mahal sikit lah. Sebab apa? Brunei kita belum masuk lagi. Boleh nak hantar, tapi postage tu mahal sikit. Tak apa, WhatsApp je saya. Nanti saya minta team saya bantu. Kita SKV dia ada cawangan dekat Sarawak tau. Dia ada distribution center dekat Sarawak. Boleh post, tapi mahal sikit lah kalau you nak kan. So you jangan risau, produk dia tu memang dah ramai guna. Dah lebih 300,000 customer dia. Memang proven, memang terbukti. So you tak payah buang masa nak pergi beli produk yang entah apa-apa. Make sure you beli produk daripada SKV. InsyaAllah kalau you ada kencing manis, ada darah tinggi, ada masalah jantung, ada kolesterol, ada asma, ada masalah berat badan, you gunakan produk SKV. Memang berkesan. Saya takkan promote kalau benda ni tak berkesan. Macam isteri saya pun ada asma, guna produk SKV pun berkesan. Macam SKV dia ada produk ni. Mana defend? Ni.
produk ni, Defend ni, dia bagus untuk meningkatkan kita punya sistem imun. Dia ada vitamin C, vitamin D. Dan kalau you ada asma, kalau you makan ni, InsyaAllah lah asma you okey. Isi saya memang ada asma. Tiap-tiap bulan kena pergi hantar klinik neck. Tapi bila dia makan ni, alhamdulillah dah tak pergi klinik dah. Dia inhaler pun dah tak pakai. So produk SKB ni memang sangat berkesan. And then that's why bila saya jadi ejen, saya boleh buat jual. Memang boleh jual. Sebab apa? Customer dia happy. Customer suka dengan produk ni. Kan? Alright. So sesiapa yang nak beli boleh, tak apa, you klik dekat bio WhatsApp saya. Ataupun you nak jadi ejen pun boleh. Alright, modal nak jadi ejen RM65.40 je. Alright, so saya rasa itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Kalau ada apa-apa boleh WhatsApp saya. Bye bye. Assalamualaikum.